الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dengar? Tak dengar? Boleh no? Pelan-pelan no? Baik. Kenapa? Rosak ke apa? Oh baru rosak. Tak apa. Tapi dalam ni je dengar ni. Betul tak? Tapi suara saya tak kuat sangat. Tapi kalau Ustaz Derih, tuan-tuan tak payah bagi mic. Betul tak? Suara dia memang kuat. Oh kat luar dengar ni. Oh luar dengar. Baik, jadi dengar. Muslimat dengar kot tu. Dengar kot tu. Baik, saya angkat suara sikit lah. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Malam ni malam Malam ke berapa tuan-tuan? Malam yang ke-18. Tadi kita 17 Ramadan bersamaan dengan apa? Nuzul Al-Quran kan? Pagi tadi Nuzul Al-Quran. Jadi sebelum tu kita tengok Maghrib bila saya nak baca 7.26 ke 7.25 Maghrib? 26. Kira 10 minit lagi ke 15 minit kita nak buat tahlil ringkas baru kita ni lah. Baik, jadi tuan-tuan, bila sebut bulan Ramadan, maka kita akan biasa dengar satu ayat Quran yang ustaz baca, khatib baca di radio, di TV, akan ada ayat Quran tu kan. Iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud dia, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Itu tujuan puasa. Jadi tuan-tuan, yang pertama dalam ayat ni sebut, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana umat yang terdahulu. Yang pertama, kita puasa sebulan penuh. Umat terdahulu tak puasa macam kita sebulan penuh. Kita puasa sebulan penuh. Dalam Quran sebut syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yani kita kalau bulan Ramadan kita wajib puasa semua penuh. Tapi umat terdahulu tak. Umat terdahulu diwajibkan puasa, ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan umat terdahulu puasa 3 hari sahaja. Sebulan 3 hari. 13, 14, 15. Memang senang lah tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kita ada puasa sunat. Betul tak? Puasa Ramadan ada puasa sunat. Termasuklah 13, 14, 15. Kita panggil ayyamul bayat. Betul tak? Hari putih. 13, 14, 15 kalender Islam lah. Masa bulan mengambang tu kan. Sunat puasa. Kecuali bulan 13 Zulhijjah tak boleh lah. Betul tak? 3 itu hari tasyrik. 14, 15 boleh. Jadi tuan-tuan, umat terdahulu puasa sebulan 3 hari je. Kita puasa ni pun puasa sunat. Isnin Khamis lagi, Muharram, awal Zulhijjah. Umat terdahulu hanya sebulan 3 hari saja wajib puasa. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua, di kalangan ulama mengatakan umat terdahulu wajib puasa setahun sehari je. Pandangan ni yang paling kuat. Kita puasa setahun 30 hari ataupun 29. Umat terdahulu puasa setahun sehari je, iaitu 10 Muharram. Kita panggil hari Ashura kan, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Memang wajib. Hatta dalam Islam mula-mula wajib. Sampailah diwajibkan puasa Ramadan, maka sunat puasa bulan 10 Muharram. Sunat. Nah, baik, jadi tuan-tuan, setahun sehari je. Kita puasa sampai 30 hari. Banyak kita puasa tuan-tuan. Pasal apa banyak sangat kita puasa? Kemudian tuan-tuan, kita semayang.
5 waktu sehari semalam. Umat terdahulu tuan-tuan puasa 2 waktu 2 saja. Kita 5 waktu sehari semalam. Berapa rakaat tuan-tuan? Sehari semalam? Cuba tuan-tuan kira. 4 kali 4 X kali Y berapa? Mudah kan tuan-tuan? 17 kan? Betul tak? 17 rakaat. Banyak tuan-tuan. Umat terdahulu pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, 4 rakaat je umat terdahulu, 2 waktu ya. Sebab tu Nabi Musa alaihi salam, bila umat kita kena 50 waktu kan dibujuk kan Rasulullah SAW supaya minta takhfif, keringanan bagi umat. Rasulullah boleh sembahyang lebih pada tu, tapi kesian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujuk supaya berdoa pada Allah. Doa tuan-tuan kan, ada orang dia pelik cerita ni bukan pelik pun. Nabi Muhammad berdoa, betul tak? Minta doa pada Allah diringankan sampai daripada 50 jadi 5. Itu pun Nabi Musa suruh lagi minta, betul tak? Umatmu tak mampu. Pasal apa? Pasal umat terdahulu 2 waktu ya. Tu pun ramai tuang tuan-tuan. Ni kita 5 waktu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pasal apa kita sembahyang banyak sangat? Sampai 17 rakaat. Umat terdahulu 4 rakaat ya sehari semalam. Puasa sampai sebulan tuan-tuan. Umat terdahulu 3 hari ya. Tak pun sehari ya tuan-tuan. Pasal apalah kita banyak sangat tuan-tuan? Sebab dia mudah ya tuan-tuan. Sebab dia nak bagi ramai masuk syurga. Itu sebab dia. Allah Azza wa Jalla nak jadikan umat ni umat yang paling hebat, paling mendapat berkat, paling ramai masuk syurga. Dan memang betul pun tuan-tuan. Baginda Nabi SAW sebut, ahli syurga nanti nak masuk syurga tuan-tuan. Ada berapa soft tuan-tuan orang nak masuk syurga? Ingat tak tuan-tuan? Saya tak main masjid tuan-tuan ni lama dah tuan-tuan. Betul tak? Saya pun tak ingat dah tuan-tuan. Berapa tahun dah tuan-tuan. Baik. Tapi nampak macam ada pertambahan tu tuan-tuan. Ada sikit renovate apa semua tuan-tuan. Ini masjid kan? Masjid dah, masjid. Jadi tuan-tuan, apa dia Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, orang yang nak masuk syurga nanti 120 saf. Di padang mahsyar nanti yang nak masuk syurga 120 saf. 120 sikit ya. Tuan-tuan jangan bayang saf masjid tuan-tuan. Ini saf padang mahsyar. Satu saf tu mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, mungkin 100 juta, mungkin bilion. Wallahu alam. Tapi yang kita sebut 120 saf ni saf padang mahsyar. Luas. Seluas-luasnya. Jadi tuan-tuan, yang nak masuk syurga nanti 120 saf. Ramai tu. Satu saf pun dah berpuluh juta ke ratus juta. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Ramai tak ramai tuan-tuan kita ni, berkat kita puasa banyak, berkat kita semayang banyak pada umat yang lain tuan-tuan. Kata Nabi SAW, samanun min hadhil ummah, 80 saf daripada umat Nabi Muhammad SAW. Punya ramai tuan-tuan. 80 saf kita tuan-tuan. Lagi 40 min sairil umam, lagi 40 daripada umat-umat yang terdahulu. Umat mana? Ramai tu. Pada zaman Nabi Adam, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, Isa, Zulkifli, Ilyas. Semua ni umat dia 40 saf Kemudian kita ni pula yang 80 bukan duduk belakang, duduk depan. Daripada saf 1, 2, 3 sampai 80 kita. Umat terdahulu 81 ke 120 tuan-tuan. Belakang. Berkat kita puasa banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang kita puasa hari ni, tuan-tuan semayang lagi tarawih malam ni, mudah-mudahan berkat ni lah tuan-tuan, kita terseliklah celah 80 tu. Betul tak? Tak dapat saf 1 susah lah saf 1 tu tuan-tuan, dia ikut amalan. Lagi tinggi amalan, kita tahu yang mula-mula masuk syurga Rasulullah SAW. Betul tak? Dia ada sebut dalam hadis. Rasulullah orang yang pertama masuk syurga di akhirat. Nombor 2 sudah semestinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nombor 3 mesti Sayyidina Umar. Yang keempat mesti Sayyidina, yang ketiga Sayyidina Osman. Yang keempat Sayyidina Osman. Yang kelima Sayyidina Ali. Kemudian sahabat yang lain. Kita nak challenge sahabat ni tuan-tuan, memang langit bumi lah tuan-tuan. Sahabat ni mereka menggembirakan hati Nabi SAW. Kita bukan bandingan sahabat. Saf pertama tu memang sahabat lah tuan-tuan.
Kot lah tuan-tuan, rajin ibadah ni mungkinlah kot boleh lah tuan-tuan. Untuk menandingi yang 4 sahabat tu ataupun 10 sahabat dijamin syurga, itu mustahil lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tak dapat soft 1 pun biarlah dapat soft 2 tuan-tuan. Betul tak? Tapi kalau saya lah tuan-tuan, saya ni kalau dapat soft 79 pun okey lah tuan-tuan, 80 ke. Yang penting selamat, betul tak tuan-tuan? Yang penting kat akhirat selamat. Tapi kalau boleh nak lah juga soft 1, 2 tu, kalau boleh lah. Jadi berkat kita banyak semayang, banyak ibadah. Tuan-tuan nak duduk lagi depan soft, kena lagi banyak ibadah, kena lagi banyak ikhlas. Baik tuan-tuan, itu berkat kita banyak puasa, kita banyak semayang. Boleh ya? Seterusnya tuan-tuan, bila puasa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ni mudah-mudahan, moga-moga kamu semua ni, hampa semua ni bertakwa. Betul tak? Supaya manusia bertakwa, orang beriman bertakwa. Tuan-tuan, takwa ni penting tuan-tuan. Takwa ni adalah asas utama kehidupan orang beriman. Takwa tuan-tuan. Apa nama masjid tuan-tuan ni? Al-Falah. Apa makna Al-Falah? Kejayaan. Kejayaan. Tapi saya mengajak masjid banyak nama At-Taqwa. Surau masjid banyak nama At-Taqwa. Sampai tuan-tuan tahu di belakang saya ada masjid yang kedua kan? Tahu kan? Tahu kan? Dia dalam taman tu. Dia masjid kedua telah digazetkan, memang jadi masjid dah pun. Asal surau. Kemudian daripada upgrade jadi masjid. Taman Serai Maju, taman depan balai polis tu kan. Dalam tu ada surau. Surau At-Taqwa lah ni dah jadi Masjid At-Taqwa. Bulan lepas kot. Bulan lepas ke 2 bulan lepas. Macam tu lah. Dah di-upgrade menjadi masjid. Tak apalah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu banyak surau At-Taqwa ni. Surau At-Taqwa, Masjid At-Taqwa. Banyak. Merata saya pergi punya banyak. Kita tahu ke takwa ni apa? Takwa tu penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan takwa, selesai hidup. Kalau kita risau anak cucu kita ni, kalau aku mati ni macam manalah anak aku ni. Ni kalau aku mati ni macam manalah cucu aku ni. Selagi mana dia bertakwa, hidup dia selesai. Allah jaga hidup dia. Tuan-tuan, penting tak penting takwa ni? Kalau kita main sembahyang Jumaat, kita akan dengar khatib pesan. Perasan tak? Rukun khutbah ni ada 5. Kalau khatib tak pesan, batal khutbah, batal Jumaat. 2 kali khatib kena pesan. Yang pertama, rukun khutbah dia ada 5 kan? Yang pertama, Alhamdulillah. 1 rukun. Yang kedua, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. 2 rukun. Tuan-tuan nak buat canggih lagi, boleh lah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak buat lagi canggih, boleh. Tapi saya nak cerita asas. Asas rukun khutbah, Alhamdulillah. 1. Kemudian selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 2, betul tak? Nombor 3 apa tuan-tuan? 3 rukun ni khatib mesti sebut pada khutbah pertama dan kedua. Tak sebut batal. Yang ketiga apa? Yang keempat tak apa. Yang keempat ayat Quran, betul tak? Ayat Quran ni pada salah satu khutbah. Nak baca 2-2 khutbah pun tak apa. Tapi salah satu khutbah tuan-tuan baca ayat Quran memadai. Yang kelima, doa bagi orang Islam kan? Pada khutbah yang kedua. Khutbah pertama tak payah. Pendek saja. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Cukup. Nak panjang lagi boleh. Allahumma izal Islam muslimin ke. Terpulang. Tapi asas Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat cukup. Rukun kelima. Tapi rukun ketiga ni khatib kena pesan 2 kali. Khutbah pertama dan yang kedua. Belum sempat kita tidur tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Kan khutbah kadang-kadang kita penat, kita tertidur. Betul tuan-tuan? Jadi belum sempat kita tertidur, kita akan dengar khatib kata, "Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun." Belum sempat kita tidur. Lain lah kalau kita khatib baru Alhamdulillah, kita tidur. Habislah tuan-tuan, tak dengar lah. Tapi biasanya kita tak tidur lagi lah. Betul tak? Kita akan dengar khatib pesan, ittaqullah. 2 kali dengar. Bertakwalah kamu pada Allah. Nanti khutbah kedua pun dia bagi tahu lagi, bertakwalah kamu pada Allah. Punya penting takwa ni tuan-tuan. Dan puasa didik kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa.
Saya bagi contoh ni, penting tak penting takwa ni. Baginda Nabi SAW, waktu Rasulullah nak meninggal dunia, dekat-dekat dah, dalam beberapa hari dari Rasulullah nak wafat, Rasulullah bagi peringatan yang hebat pada para sahabat. Kata sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah, wa'azana Rasulullah SAW mau'idah balighah. Rasulullah memberikan kami satu peringatan yang balighah. Balighah ni kemuncak, hebat. Rasulullah bagi peringatan yang lain pada lain. Biasanya Rasulullah bagi peringatan, tapi hari ini lain. Hari ini peringatan yang balighah, kemuncak, balaghah. Sangat hebat peringatan ni. Sampai kata Al-Irbad bin Sariyah, zarafat minhal uyun. Sahabat Nabi nangis semua. Memang Rasulullah nak meninggal dah masa tu. Menangis semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawajilat minhal qulub, bergetar hati, takut. Sahabat Nabi ni semua takut, tuan-tuan. Pas saya dengar peringatan ni, semua pakat menangis, semua pakat takut. Tak pernah peringatan sehebat ini, sekemuncak ini, tak pernah. Maka para sahabat Nabi pun berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'au ka'annaha mau'izah muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini peringatan yang terakhir, bagilah kami wasiat. Wasiat, dia sebut wasiat ni satu pesanan yang sangat-sangat penting. Dia beza wasiat dengan nasihat. Nasihat ni kita nasihat lah, bagi nasihat. Tapi kalau wasiat ni pesanan yang tersangat-sangat penting, yang kita akan pegang selagi mana nyawa dikandung badan. Itu panggil wasiat, tuan-tuan. Orang tua-tua wasiat kan, minta harta, betul tak? 1/3 harta bagi sekian dan sekian. Wasiat kita wajib tunaikan. Baik. Jadi tuan-tuan, Rasulullah, para sahabat minta wasiat sebab rasa ini peringatan yang terakhir. Ya, memang itu peringatan yang boleh dikatakan terakhir lah, sebab Rasulullah memang nak wafat dah. Bila para sahabat minta wasiat daripada Nabi SAW, Rasulullah kata wasiat yang pertama, hadis dia panjang, tuan-tuan, saya tak nak pergi fokus hadis tu, nanti kita tak selesai kita punya bab Ramadan ni. Wasiat yang pertama ni wasiat Nabi untuk para sahabat dan seluruh umat dia sebelum Rasulullah dekat-dekat nak wafat dah, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah, aku wasiat pada hampa sungguh-sungguh ni, takwalah pada Allah. Takwa ada lagi lah, tuan-tuan, yang panjang tu saya nak fokusnya tu. Yang tu nombor 1. Saya ambil contoh yang lain lagi, tuan-tuan. Kita dengar khatib duk baca, tuan-tuan, dalam ayat Quran apa, kita selalu tengok pi kedai, tuan-tuan, kita akan tengok ayat ni, tuan-tuan. Ayat apa yang kat kedai ada, tuan-tuan? Mesti ada. Ayat apa? 1000 dinar. Tapi cerita ayat tu sebenarnya berkenaan dengan perempuan yang kena cerai. Perempuan yang kena cerai. Surah At-Talaq. Tu surah At-Talaq nama dia tu. Surah At-Talaq, surah cerai, talak. Orang perempuan, tuan-tuan, dulu, orang Melayu ke orang Arab ke dulu, 400 tahun, 500 tahun dulu, tuan-tuan, orang perempuan ni banyaknya tak kerja, tuan-tuan, betul tak? Dia bergantung pada suami dia. Suamilah yang sediakan tempat tinggal dia, suamilah yang bagi makan minum dia, suamilah yang beri perhatian pada dia, suamilah yang tumpahkan kasih sayang pada dia, suamilah yang bagi segala apa, sakit ke apa, suami yang tanggung dia. Bila kena cerai, tuan-tuan, orang perempuan ni gelap dunia dia, tuan-tuan. Gelap. Siapa nak jaga dia? Ni cerita dulu, tuan-tuan. Kalau suami dah cerai, dia nak duduk mana? Masa dalam iddah tak apalah. Dalam iddah duduk rumah suami. Ini antara kesilapan banyak orang buat. Bila dia cerai, bini dia talak satu, bini dia pergi balik rumah mak dia. Salah sesalah-salahnya. Bila suami cerai isteri talak satu, isteri mana boleh balik, betul tak? Isteri kena duduk rumah tu. Talak yang boleh rujuk, bukan talak 3. Talak 3 ialah boleh balik lah. Talak yang boleh rujuk, isteri kena duduk di rumah tu. Suami kena sediakan rumah, pakaian, makan minum selagi mana dalam iddah. Boleh lah, sebab nak suruh jadi baik, tuan-tuan. Betul tak? Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang silap. Bila suami dia cerai, dia pergi balik rumah mak dia. Betul tak? Ini silap, tuan-tuan. Sebab tu banyak kes cerai di Malaysia.
Dan tak selesai. Tuan-tuan tahu di Malaysia ni sehari 156 kes cerai. 156 sehari. Dalam 1 jam apa, seminit sama dengan 6 orang cerai. Ui, teruk tuan-tuan. Banyak janda tuan-tuan dekat Malaysia ni. Jadi tuan-tuan, punca dia tu antara sebabnya bila dah cerai pergi balik rumah mak, silap. Memanglah bila suami cerai isteri kena duduk rumah tu. Suami kena sediakan segala keperluan dia, sakit ke apa, selagi mana dalam iddah boleh rujuk. Cuma suami tak boleh duduk rumah tu, betul tak? Dia tak boleh duduk sekali. Ini ikut mazhab kita lah. Kalau mazhab lain boleh, mazhab kita tak boleh. Suami tak boleh duduk dalam rumah tu, tak boleh tidur lelaki apa sekali dengan bini dia, tak boleh tengok aurat isteri dia bila dia cerai talak satu tu dah, kecuali dia rujuk lah. Habis tu suami nak duduk mana? Tidurlah kat garaj ke, reban ayam ke, tidurlah keliling tu tuan-tuan. Dalam rumah tak boleh. Kenapa buat lagu tu? Supaya jadi baik lah. Betul tak tuan-tuan? Ini kadang-kadang silap. Bila jadi kes cerai, isteri tu balik rumah mak dia, ayah dia. Kalau mak ayah dia baik tak apa, betul tak kan? Hang baik baliklah lelaki hang, damai balik tak apalah. Tapi kalau mak ayah dia pun tak baik, laki hang tu memang saja tak guna. Aku dah pesan dah jangan nikah dengan dia. Nampak? Jadi lagi perang lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam bila jadi penceraian boleh talak, kena duduk rumah tu. Tapi bila habis iddah tak boleh. Betul tak? Katakan habis iddah suami tak rujuk, jadi dia tak boleh duduk rumah tu dah. Dia kena tinggalkan. Betul tak? Dia nak pergi mana? Kata kalau ayah dia pun dah tak ada, tok wan dia tak ada, adik-beradik pun tak mau tolong, kedekut baik. Jadi nak pergi mana? Orang perempuan dulu-dulu kalau kena cerai tuan-tuan, gelap dunia. Gelap dunia, tak ada tempat bergantung. Allah Ta'ala pesan ayat 1000 dinar tu lah. Pesanan Allah khususnya pada orang perempuan yang kena cerai dan pada semua orang Islam lah tuan-tuan. Apa pesanan Allah pada orang perempuan yang rasa gelap lah hidup dia, tak ada tempat bergantung lah, tok laki dia tak tolonglah dia. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ni jangan baca saja, jangan tampai saja, dia kena amal. Betul tak? Quran ni diturunkan untuk diamalkan. Apa makna dia? Barang siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah Ta'ala akan jadikan padanya jalan keluar. Nampak tuan-tuan? Makna dia dalam hidup kita ni, sempit lagu mana pun, selagi mana kita bertakwa, ada jalan keluar. Bukan saya jamin, Allah jamin. Orang perempuan yang rasa macam dunia dah gelap dah ni, tak ada tempat bergantung, selagi mana dia bertakwa pada Allah, akan ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar, mesti punya. Ni jaminan Allah, bukan saya jamin, bukan Perdana Menteri jamin, bukan pemimpin dunia yang jamin. Yang jamin ni Allah, Tuhan sekalian alam. Seluruh kekayaan langit dan bumi, khazainas samawati wal ard, berada dalam kekuasaan Allah. Allah Ta'ala jamin selagi mana bertakwa, sempit lagu mana pun hidup, akan ada jalan keluar. Tuan-tuan tahu hidup ni susah. Betul tuan-tuan? Saya tengok tuan-tuan banyak yang tua pada saya. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Saya tak tahulah, semua tua kot tu. Ke tuan-tuan semua 25 dalam ni? Tak kot, janggut putih dah semua tuan-tuan. Tuan-tuan tua pada saya. Di sebalik janggut putih tuan-tuan ni, adanya pengalaman. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, orang yang tua dia lebih arif tentang kehidupan. Betul tuan-tuan? Walaupun orang yang tua ni mungkin ilmu dia kurang dari segi fiqh ke hadis ke tasawuf ke, tapi orang yang lebih tua dia lebih arif tentang kehidupan. Betul tuan-tuan? Berbanding dengan orang muda. Itu kelebihan orang tua. Tuan-tuan lebih tahu kehidupan, tuan-tuan lebih tahu bagaimana orang nak duri kehidupan. Hidup ni susah kan? Betul tak? Ada masa senang, ada masa susah, ada masa seronok, ada masa sedih, ada masa kita baik, ada masa kita kecewa, ada masa kita ada duit, ada masa kita sempit, ada masa sihat, ada masa sakit. Itu hidup. Betul tak? Itu falsafah kehidupan. Selagi mana bertakwa, bila kita sempit ada jalan keluar. Saya bagi contoh tuan-tuan. 7:04 minit, 7:16 kita nak buat tahlil tuan-tuan. Saya 31 Mac, ni contoh saya lah tuan-tuan. Contoh 31 Mac bulan lepas kita puasa 3 kan, 3 ke 4, 3 April kan, 31 Mac saya nak pergi surau Parik 2 Padang Lalang, surau Al-Falah juga, sama dengan tuan-tuan nama surau Al-Falah, surau baru tu kan. Jadi
saya daripada Masjid Tinggi ni dekat masuk ke Parit 7. Betul tak? Saya masuk Parit 7. Saya lambat hari tu, saya sembahyang kat Masjid Tinggi. Kemudian baru saya pergi surau tu lah. Saya naik motor saya, depan saya tu ada kereta sebiji. Dia lambat. Saya tak boleh potong dia. Saya lintas jalan sebelah. Tuan-tuan tahu Parit 7 kan? Tuan-tuan orang Krian semua tahulah. Saya lintas parit sebelah. Lepas tu saya speed sikit tuan-tuan. Saya naik 185 SYM tu tuan-tuan. Laju lah saya bawa tuan-tuan. Nak potong kereta tu. Rupanya parit 7 ni, yang hujung tu, dia ada apa tuan-tuan hujung tu? Dia ada kuana maut, betul tak? Kalau tuan-tuan perasan lah, dekat parit Mak Keling 2 tu. Dia tuan-tuan kalau straight, dia macam ni tuan-tuan. Straight masuk parit tuan-tuan. Ada 2 pintu ayak. Sini pintu ayak, sini pintu ayak. Tuan-tuan straight jatuh sini. Pintu ayak sedut tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Saya tuan-tuan mana nak perasan, lepas maghrib bawa laju juga lah tuan-tuan. Laju tuan-tuan, terjun dalam parit tuan-tuan. Saya masuk, motor masuk tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, taklah pingsan. Kalau pingsan ayak kuat, saya ingat memang kena sedut dengan pintu ayak dulu tuan-tuan. Kiri kanan pintu ayak. Jadi tuan-tuan, saya jatuh dalam tu tuan-tuan. Walaupun itu kehidupan tuan-tuan, betul tuan-tuan. Sebab tu bila kita diuji, jangan kita tanya pasal apa aku kena. Bukan pasal apa hang kena. Semua orang kena. Betul tak tuan-tuan? Ni semua dalam ni, semua tahu tuan-tuan, hidup ni macam tu. Sama ada kita tengah buat baik, kita tengah buat apa, ujian tu datang silih berganti. Sebab tu bila kita diuji oleh Allah, ingat ini falsafah kehidupan. Betul tak tuan-tuan? Biasa, relax, cool, tak ada apa. Selagi mana bertakwa, insya-Allah ada jalan keluar. Saya mula jatuh dalam tu tuan-tuan, saya fikir macam mana nak angkat motor ni berat. 185cc mana nak angkat? Dengan badan basah tuan-tuan, terjun dalam ayak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, tak ada berapa minit ada je orang mai tolong tuan-tuan. Tak ada berapa minit orang mai tolong, saat yang motor saya angkat tuan-tuan, pergi kedai, selesai. Elok ada pun. Tuan-tuan, hidup ni ada masa kita sempit. Tapi kalau tuan-tuan bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Sambung lagi ayat tu kan. Macam mana sambungannya tuan-tuan? Sambung ayat 1000 dinar. Tuan-tuan tak apa tu? Apa sambungannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ni Allah Taala pesan pada orang perempuan yang kena cerai dan pada semua orang Islam. Dan akan Allah Taala berikan rezeki dengan jalan dia tak sangka. Betul tak tuan-tuan? Orang perempuan kalau kena cerai dengan suami dia, relax. Betul tak? Tak buat lagu mana kan? Dah tak ada tujuan, betul tak? Bukanlah makna bercerai ni jahat, betul tak? Betul tak? Saya ada kawan, dia ustaz, bini dia pun ustazah, tapi dah tak sehaluan, betul tak? Nak buat lagu mana kan? Kawan orang mana kita tahu hati lain-lain, betul tak? Jangan pandang serong bila orang bercerai, betul tak tuan-tuan? Bercerai nak buat macam mana, dah habis dia punya jodoh kan? Jadi tuan-tuan, bukan benda aib pun cerai ni. Lainlah kalau cerai suami dia tarik dadah ke apa, lainlah cerita dia. Jadi tuan-tuan, apa dia, Allah Ta'ala akan bagi rezeki dengan jalan dia tak sangka. Maknanya orang perempuan kalau kena cerai dengan suami dia rasa gelap dunia, sabar, takwa pada Allah, kekalkan takwa. InsyaAllah Allah Ta'ala gantikan suami yang lebih baik. Betul tak? Suami yang lebih baik, yang lebih handsome, yang lebih baik akhlak dia, mungkin yang lebih penyayang dan sebagainya, selagi mana hang bertakwa. Tapi persoalan dia tuan-tuan, takwa ni benda tangwa. Tuan-tuan, takwa tu apa tuan-tuan? Saya sembang dengan tuan-tuan lah tuan-tuan. Dua hala tuan-tuan. Takwa apa tuan-tuan? Takwa ni erti dia takut kan? Takut pada Allah. Tapi bagaimana takut pada Allah tu? Bimtisali awamirillah wajtinab nawahih. Takwa pada Allah ni takut pada Allah dengan melaksanakan segala kewajipan. Yang wajib buat semua. Boleh lah. Yang wajib buat semua, buat elok-elok. Jangan terbalik tuan-tuan, banyak orang disilap. Dia sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak ni lebih kurang Tapi bila masjid buat qiyam mulai, dia sembahyang menangis-nangis tuan-tuan. Kemai lagi dia. Silap tu tuan-tuan. Tak apalah nak menangis sembahyang qiyam mulai. Tapi tuan-tuan kena ingat, sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang fardu tuan-tuan. Sebab tu dalam 50 waktu tu tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tak wajibkan duha, tak wajibkan tahajud, tak wajibkan tarawih? Allah Ta'ala wajibkan 5 waktu. Kerana 5 waktu itulah yang paling Allah Ta'ala sayang. Boleh tak? Sebut dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftartu alaih.
Tidaklah seorang hamba tu mendekatkan dirinya pada aku dengan satu amalan yang paling aku suka, yang paling aku cinta, melebihi apa yang aku wajibkan. Yang wajib paling Allah Ta'ala sayang. Sembahyang wajib, buat yang terbaik. Subuh, zuhur, asar, buat yang terbaik. Sebab ini yang paling afdal, seafdal-afdal solat. Yang kedua, yang iring dia, rawatib, betul tak? Sembahyang sunat rawatib kan, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sembahyang sunat ni lebih afdal daripada segala jenis sembahyang sunat. Kadang-kadang orang dia main sembahyang tarawih kan, ada setengah orang lah main sembahyang tarawih, bila habis sembahyang isyak dia relax, itu tak kan? Rehat. Tunggu apa? Tunggu tarawih. Dia tak tahu ba'diyah isyak tu lebih afdal daripada tarawih. Ba'diyah isyak tu lebih afdal daripada tarawih. Cuma ba'diyah qabliyah ni kita tinggal apabila dalam perjalanan. Boleh lah, sunnah tinggal. Tuan-tuan dah pergi KL kan, tuan-tuan dah jamak qasar kan, tak payahlah tuan-tuan buat ba'diyah qabliyah tuan-tuan. Sebab Rasulullah tinggal dalam perjalanan, sebab nak mudahkan. Boleh lah, dalam perjalanan sunnah dia kita tinggalkan ba'diyah dan qabliyah untuk memudahkan dalam perjalanan. Boleh lah. Jadi tuan-tuan dalam perjalanan, kalau tuan-tuan nak buat juga boleh, tapi jangan sembahyang 2, sembahyang 4. Boleh eh? Tuan-tuan nak buat juga ba'diyah boleh, tapi sembahyang zuhur biar 4. Sembahyang asar biar 4. Sebab sembahyang asar 4, zuhur 4 lebih afdal daripada tuan-tuan buat 2 lepas tu buat ba'diyah. Lebih afdal. Siapa rasa nak buat ba'diyah juga dalam perjalanan, sembahyang 4, jangan qasar. Boleh lah. Baik tuan-tuan. Kita ada lagi 4 minit. Okey, kita nak pergi takwa tuan-tuan. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi bila takwa, maksud dia pertama kita buat segala yang wajib. Yang kedua, wajtinab nawahi, tinggal segala yang haram. Yang ni susah sikit tuan-tuan. Yang haram tinggal semua. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang bagus dah main masjid, main surau apa semua kan, tapi kadang-kadang tang haram ni dia payah tinggal. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab dosa boleh menjahanamkan kita tuan-tuan. Itu bahaya dosa. Saya ada pergi satu masjid, saya tak boleh sebut lah kat mana. Bendahari masjid bagi tahu saya berkenaan dengan satu masalah. Masalah ni berat. Ada satu jemaah tu, adik-beradik dia semua perempuan, dia seorang lelaki. Sebelum ayah dia mati, dia minta ke ayah dia tanah lebih kurang dalam 20 ekar lebih. 20 ekar banyak tuan-tuan. Banyak jutawan tu. Betul tak? Lah ni seekar pun berapa ratus ribu, mahal kan. Dia minta ke ayah dia, minta nama ni buah nama dia. Sebab dia nak dapat lesen senapang kan. Dia nak dapat senapang patah tu lesen. Dia kena ada tanah dalam banyak ekar kat tuan-tuan. Setakat seekar 2 tak dapat. Jadi dia nak dapat lesen senapang patah tu lah. Ayah dia pun buat lah. Tak apalah, bukan bagi kat dia, buah nama dia je. Sebab supaya dia dapat lesen senapang patah, buah nama dia. Tanah tu lebih kurang 20 ekar macam tu lah, lebih kurang. Banyak tuan-tuan. Ini kalau 20 ekar ni jutawan lah tuan-tuan. Jadi bila dah tukar nama dia, selang berapa lama ayah dia mati. Bila ayah dia mati, dia kata kat kakak-kakak adik-adik perempuan dia, tanah ni aku punya semua. Sedap lah lagu tu. Kesian kakak adik dia tuan-tuan. Dah lah rumah ada kakak perempuan dia, adik perempuan dia, rumah atas tanah tuan-tuan. Kebetulan pula jemaah ni anak dia ramai, ada 11. Dia dah bagi dah semua tanah tu kat anak dia. Okey, alung tanah sana, alang tanah sana. Banyak cantik muka dia. Semua dia bagi kat anak dia. Saya tahu cerita ni sebab saya kakak perempuan dengan adik perempuan dia mengadu pada bendahari tu. Bendahari tu cerita saya. Kata macam mana ustaz, sampai anak kakak adik dia semua kata kami ni merempat. Tak boleh buat apa. Kalau pergi mahkamah memang confirm kalah. Betul tak? Nak lawan apa nama geran dia semua. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, orang kaki masjid pun kadang-kadang tuan-tuan, ada setengah orang kadang-kadang main tang harta ni kelabu mata. Okey tuan-tuan, Allah, kita lagi 2 minit tuan-tuan. 10 minit kita buat tahlil. Jadi tuan-tuan, tinggal segala benda yang dilarang, yang diharamkan tinggal semua. Boleh tak? Kalau tuan-tuan bertakwa, hidup tuan-tuan selesai. Boleh tak? Allah Ta'ala tanggung hidup tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Selagi mana tuan-tuan buat segala yang wajib,
tuan-tuan tinggal segala yang dilarang. Boleh nah? Semua tinggal. Mulut jangan disebut benda haram, mata jangan tengok benda yang haram, telinga ni jangan dengar benda yang maksiat. Tinggal segala dosa, hidup tuan-tuan selesai. Sebab dosa lah menyebabkan hidup kita merana, tuan-tuan. Kerana dosa, tuan-tuan, fikiran kita jadi runsing. Kerana dosa, hati kita menjadi sempit. Kerana dosa, rezeki yang sepatutnya sampai pada tarikh tertentu, kita buat dosa, rezeki itu jadi lambat sampai. Dosa menghalang rezeki. Dosa ni senang kata kacau bila hidup kita, tuan-tuan. Kita bukan, kalau orang kafir, tuan-tuan, dia buat dosa tak apa, dibalas di akhirat. Betul tak? Orang kafir. Kita orang Islam, tuan-tuan. Nah, baik, tuan-tuan, tak apa. Macam mana puasa didik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, tuan-tuan? Dia lagu ni je, tuan-tuan. Bila kita puasa, tuan-tuan, kita tinggal 3 benda utama. Yang pertama, makan, minum dan syahwat. Nafsu kan? Nafsu lah. Jima, subuh dan sebagainya, tuan-tuan. Kita tak buat kerana Allah. Sedangkan makan, minum ni perkara asasi. Betul tak? Kita bila dahaga, kita balik rumah, minum. Naik kereta dahaga, kita berhenti, kita minum. Makan, minum ni senang kata perkara asasi dalam hidup kita. Kalau tak buat, mati kita, tuan-tuan. Bila kita puasa, tuan-tuan, kita tinggal semata-mata kerana Allah. Katakanlah, tuan-tuan, sini mungkin ada yang kerja bendang kan, mungkin ada kerja yang bawa traktor, mungkin ada yang pergi Sungai Perut pergi laut kan, pergi laut dan sebagainya, tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan balik rumah pukul 1 tengah hari ke 2 tengah hari, tuan-tuan balik, tuan-tuan dahaga. Tuan-tuan dahaga, tak tahu nak habaq lah, tuan-tuan dahaga sangatlah. Tuan-tuan buka peti air, ada lai cikang semalam. Isteri tidur, anak sekolah. Tuan-tuan minum ke tak minum? Orang mana tahu? Saya ada tanya satu surau, mereka ramai-ramai jawab, kalau macam tu ustaz, minumlah ustaz. Teruk betul lah surau tu. Pada sungguh mereka. Tuan-tuan minum tak minum? Ha? Saya yakin tuan-tuan tak minum. Betul tak, tuan-tuan? Saya tak tahulah, tapi saya yakin tuan-tuan tak minum lah. Walaupun orang tak tahu. Betul tak? Tuan-tuan minum 2-3 teguk, mana orang tahu? Isteri tak tahu, tak ada tanda. Lainlah kita makan kotiau, cabai sangkut dekat gigi kan, tuan lah. Jadi tuan-tuan, kita minum, orang bukan tahu. Kalau isteri tanya, lecikan ni kurang lah bang, tadi tumpah, boleh kita sebut lagu tu. Orang mana tahu. Tapi pasal apa kita tak minum walaupun seteguk? Sebab kita tahu kalau kita minum, puasa ni batal. Allah Ta'ala tahu, betul tak? Di sisi Allah batal, walaupun anak kita tak tahu. Nanti bila nak buka puasa, anak kata ayah tolong baca doa, kita akan malu masa tu, betul tak? Kita tolong baca, anak kita puasa, kita minum ayat tadi. Ini takwa, tuan-tuan. Takkanlah dah habis Ramadan kita tak boleh tinggal dosa, sedangkan dosa sekali-sekala je kita terjatuh, betul tak? Dosa ni sekali-sekala je kita terjebak. Bukan macam makan dan minum. Makan dan minum kita selalu buat, kita boleh tinggal kerana Allah. Takkanlah kita tak boleh tinggal dosa yang bukan perkara asasi pun. Kadang-kadang je kita terjatuh. Betul tak? Itulah falsafah puasa. Baik, tuan-tuan, saya nak tahlil. Ringkas ya, tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ila hati sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ruhi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin.